أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. Ya, getah ni sebenarnya asalnya hasil daripada tulisan tangan bagi almarhum Syekh Tok Guru Haji Soleh. Sudah kalau kita turut perbincangan tu, ya mestilah ya dapat, ya ada lah. Siapa duk share-share dalam tu tak? Ya ada kertas tulis tangan hak Tok Guru sendiri. Maka dengan sebab lama sangat tulisan tu, lepas tu saya pun tak nak bawa mari juga. Minta orang di rumah tu hantar mari, hantar kita tu pukul amal, hantar mari. Maka tulisan pun tak jelas sangat. Lalu tu buat keputusan tarik semula. Tarik semula, lepas tu bentuk jadi mudah baca sikit. Padahal tulis hak asal, hak dulu lah tu. Jadi nakal harfun biharfil lah daripada perkataan hak Tok Guru tu. Jadi Tok Guru Soleh ni ya dapat maklumat ni pun daripada Tok Guru dia juga pada Mekah sebagai musannaf kitab ni. Kitab Baqaratul Amani ni. Jadi kalau kita kira dalam kitab Baqaratul Amani sendiri, pada ataupun musannaf kita ni tak sebut dengan cara terang-terang tentang pembahagian pak bahagian tu. Kalau kita tengok ada dua ya pada yang sebut dalam kitab Baqarah dia, lafzi nafsi, lafzi nafsi, dua tu je. Jadi samalah dengan ulama-ulama yang lain dalam kitab-kitab. Cuma bila kita dengar daripada anak-anak murid beliau, akan dapatlah penerangan tu daripada pada yang sendiri tentang pembagian tersebut. Maka salah satu daripada anak murid dia ialah Tok Guru Haji Soleh rahimahullah ta'ala. Maka saya pun kalau pelajar di Pondok Sik tu, maklumlah kertas ni dan semua orang yang mengaji bersama Tok Guru pun akan maklum dengan kertas tulisan ni berkenaan dengan sifat kalam, khususnya sifat kalam. Lepas tu saya pun buat keputusan untuk tarik semula. Lepas tu rasa nak baca lah tu. Jadi hak dulu saya bagi tulis, itu kesimpulan juga dah daripada apa yang dikata oleh Tok Guru sendiri. Tapi hak ni hak tulisan tangan yang sendirilah, maknanya tulisan dia. Tulisan dia. Kalau kita faham betul-betul tentang huraian ni, insya-Allah mudah untuk nak faham Baqaratul Amani tu. Jadi tak susah sangat. Tu. Jadi kena baca juga kan ni? Kau tak kena baca dah? Enak? Asal lah. Asal. Kalau tak baca tu Hasan. Kalau baca tu Hasan. Itu baca lah sikit. Kerana jadi kritik ke sebahagian golongan, setengah daripada golongan talabatul ilmi lah juga, penuntut ilmu, sebahagiannya yang tak setuju dengan pembagian ini ada juga. Bukan kata semua setuju, kerana mereka rasanya kalau bagi pak ni ambil di mana, kalau kira sungguh tidak ada sebut dalam kitab-kitab dengan cara nas tentang pembagian tu. Cuba ambil mari kitab mana-mana yang bagi kalam kepada empat ini. Kita kena hurailah hak tu. Nanti kita baca dulu.
tu. Penerangan guru kami almarhum Syekh Haji Saleh bin Musa Al-Qadahi berkenaan sifat kalamullah Ta'ala. Tu dia. Jadi tu kata apabila disebut kalam di dalam ilmu tauhid, maka terbagi kepada 4 bagai. Tu. Bila disebut kalam, apa makna? Apabila kita dapat perkataan kalam, kita jumpa perkataan kalam dalam pembicaraan sifat kalam Allah ni. Kita baca-baca kitab kalam, sifat kitab tu kitab ni, kitab tu kitab ni. Bila kita dapat perkataan lafaz kalamun dalam pembicaraan, dalam bahasan sifat kalam Allah Ta'ala, maka kita kena teliti dulu, kena tilik dulu halusi. Kalam tu dengan makna apa? Kerana tiap-tiap lafaz kalam ulama sebut tu mempunyai makna yang berlainan, makna lain. Ada kalam yang mana ni, kalam yang mana ni. Jangan pakai satu je lah. Bila sebut ulama sebut kalam, dia ada makna-makna dia. Hak tu perlu kita kena teliti makna-makna perkataan itu. Kerana perkataan kalam tu ada makna banyak. Sebab tu lah Musnah kata, Teguh kata apabila sebut kalam dalam ilmu tauhid maka terbagi kepada 4 bagai. Ni kita pula tak. Dia mau kata ambil mana ni? Sebenarnya saya sudah buat dah tapi tak sudah lagi. Tak sudah. Buat huraian juga atas perkataan Teguh ni. Oleh pangko tentang sumbit-sumbit dan marajek-marajeknya, tapi baru sampai di kalam lafzi je. Tak masuk lagi kalam, masuk lagi kalam masdari saja. Tak masuk kalam apa kalam ma hasala bil masdar lagi. Sebab itulah tak nak bagi lagi. Nanti bila sudah mula nak bagi. Mula dah. Maka sini dia kata ada 4 bagai. Maka cara simpulannya, kalam yang dapat dipetik daripada istilah ulama usuluddin itu ada mengandungi 4 pengertian. Lagi akan sebut satu persatu. Patut orang tanya, pembagian ni adakah dibuat oleh ulama mana-mana atau dapat daripada kitab mana-mana yang muktabar? Jawabnya, pembagian ini pembagian istilahi. Pembagian istilahi. Maka pembagian istilahi ni panggil taqsimun istilahi. Taqsimun istilahi, pembagian istilah. Maknanya pembagian pada apa-apa saja bidang ilmu. Dia ada pembagian dia dari bidang ilmu untuk memudahkan belajar dan faham pada bidang-bidang ilmu tersebut. Kalau kita tengok ulama kata la musyahata fil istilah, la musyahata fil istilah, tidak ada percanggahan pada penamaan sesuatu istilah. Maka sebab tu tak pelik pun kalau kita jumpa kitab Al-Imam Al-Alusi, Syekh Sayyid Mahmud Al-Alusi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Iraqiyah, beliau sebut wa fussiral kalamul labziyyu bil ma'nal masdari. Ada lagi pula, ada lagi wa bil ma'na al-hasil bil masdari. Dua. Wa fussiran nafsiyyu bil ma'nal masdari wa fussira bil ma'na al-hasil bil masdari. Itu pembagian beliau. Padahal tidak ada lagi kitab lain-lain pun bagian serupa dengan beliau. Apa salahnya? Tak nak bagi. Cuma yang bagi itu betul ke dengan wakil, tu kena kira tu. Kira tu. Bagi ni bagilah banyak mana pun. Bagi ni tak ada masalah. Masalah. Tu ada tengok lagi kitab Alusi. Ada juga Syekh Imam Al-Qadhi Muhammad bin As'ad Ad-Dawani Asy-Syafi'i. Imam Ad-Dawani sendiri pun pembagian juga dalam Tahzibul Kalam. Kita tengoklah. Ada perkataan Syekh Al-Allamah Muhammad Bakhir Al-Muti'i dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Beliau dari Sahifah 69 Darul Basair. Cuba tengok. Ya, ada pembagian. Jadi walaupun tak sama antara Imam Dawani dengan Imam Muhammad Bakhir Al-Muti'i, tapi kesimpulannya hasil pembagian itu. Kalau kita tengok Syekh Muhammad Bakhir Al-Muti'i, dia bagi tu baik 3 ikut dia 3. Tu. Adapun Imam Ad-Dawani dia bagi 2, 3, 4. Imam Alusi 2, 3, 4. Maka apa salahnya kalau nak bagi juga 4 pula ni? 4 ni. Yang pentingnya adakah 4 itu
wujud dalam istilah ulama. Tu kita kena faham tu. Sebenarnya tak kena kritik lah situ. Ambil mana pak mana? Baca realisi dulu. Boleh bagi dah. Apa tak? Tu tengok. Lepas tu dia kata bila kita dapat sebut kalam dalam ilmu tauhid terbagi kepada 4 bagi. Maknanya mengikut kajian hak musannaf rahimahullah taala tertutup. Lebih laginya khususnya pada MQ sendiri tu beliau kata ada 4. Tapi 4 ni pun tafsir keluar daripada ijma'nya 2 juga yang ulama sebut. Ada kebiasaan kitab sebut kalam 2, nafsi lafzi, nafsi lafzi ya. 2 ya. Nafsi lafzi. Maka dalam nafsi itulah 2 pula. Faham? Dan lafzi itu pun 2 pula boleh faham dia tu. Sebab tu jadi 4. Sebenarnya jadi 2, jadi 2. Nampak? Kira dah. Ni nak bahas banyaklah. Tu. Pada kata pertama kalam ismi. Mari mana pula kalam ismi? Pertamanya kalam ismi namanya. Tu. Kalam ismi namanya. Diterjemahkan dengan bahasa Melayu ialah perkata. Kalam ismi. Apa kalam ismi? Ya kalam ismi ni, Allahu Akbar. Jadi ambil mana kalam ismi? Ambil mana kalam ismi? Jadi kalam ismi ataupun kalam yang dikatakan juga kalam dengan makna sifat ni, satu daripada sifat ma'ani. Salah satu daripada sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Peletakan nama ismi ni sebenarnya bukan pada sendiri buat rangka Ya ada dah. Ulama Usuluddin sendiri buat peletakan nama tu. Dia ada sebut. Cuba tengok dalam kitab. Banyaklah ni. Kalau buat tu banyak sangatlah. Khususnya dalam kitab Hasyiatul Amid. Hasyiatul Amid 2, 3 part yang dapat berjumpa situ. Dalam kitab Hasyiatul Amid bila sampai musannaf kepada huraian munazzahal awsafuhu saniyah an didin aw shibhin syarikin mutlaqa. Sampai di awsafuhu. Syekh Abdul Salam hurainya awsafuhu ay sifatuhu. Bila sampai sifatuhu di situ Syekh Al-Allamah Al-Amid, Syekh Amid buat hasyiah dalam tu. Boleh tengoklah. Saya nuskah mana tak tahu lah. Lama dah kalau buat. Sahifah 98 tu. Nuskah dulu lagi. Maka tu dia kata qauluhu sifatuhu. Dia kata apa? Dia kata annal murada bil wasfi al makna al ismi. Dia kata gitu. Annal murada bil wasfi al makna al ismi. Ay ma qama bi mausufin. Lan masdari. Dia kata gitu. Tu hal tu ismi makdari. Ambil mana ni? Sebut. Banyak lagi lah hasyiah Amid. Sya'a isti'malus sifati bil makna al-ismi dunal masdari. Banyak lagi. Ismi. Jadi mengikut pada MK kalau kita tengok dalam kitab Baqarah ni pun. Tiap-tiap sifat ma'ani ada 2 makna. Ada makna ismi, ada makna masdari. Ingat dulu situ. Apa makna ismi? Ismi ni ia muqabil dengan makna masdari tu. Apa makna masdari? Makna masdari ni apa? Masdar. Maka ismi ni isim masdar. Isim masdar. Faham tak? Ya ada makna ismi, makna apa nama masdar sendiri. Supaya lafaz kalam tu ya ada makna ismi, ada makna masdari. Lafaz qudrah, ada lagi lah kitab Hasyiatul Amid juga. Hasyiatul Amid dia kata apa? Hasyiatul Amid kata bila sampai di sifat iradah. Iradah dia kata qauluhu iradatihi ay bil makna al-ismi as-sabiq. Mana ismi? Wa qad tusta'malu fil makna al-masdari.
wa huwa ta'alluquha wa takhsisuha. Ha tu makna masdari dengan makna ta'alluq atau taksis tu ta'alluq sendiri. Iradat pun ada dua makna. Ada makna ismi, ada makna masdari. Tu kita tak faham ya, mula nak caci perkataan ulama, nak bagi kalam ismi. Cuba tengok ulama. Banyak lagi lah nanti kita buat. Tengok huraya lebih kurang ya. Jadi kalam ismi namanya. Siapa dia nak kata tak ada kalam ismi, mari jumpa tak apa. Nak tunjuk nah, tengok dari kitab tu. Syahasyatul Amid sangat banyak-banyak jaga penjagaan tu. Kalam ay al-ismi bermakna al-ismi bil makna al-ismi. Ya ada makna ismi, makna masdari. Dunal masdar. Jadi iradah dua makna. Iradah dengan makna ismi iaitu sifat perkehendak. Dan iradat dengan makna masdar iaitulah berkehendak. Itulah wa huwa ta'alluquha wa takhsisuha tu. Ta'alluq dengan makna ta'alluq tu dikatakan berkehendak. Tu berkehendak sendiri. Boleh tak? Nampak tu dah. Lepas tu nak mencelakan Imam Ad-Dawani pula. Mula sesak Dawani. Allah ilaha illallah. Jalaluddin. Gelaran ulama Jalaluddin Ad-Dawani sama dengan gelaran Jalaluddin As-Sayuti. Jalaluddin Imam Jalaluddin Ad-Dawani ni sangat masyhur. Imam Asy-Syaukani ada puji sanjungkan dia. Imam As-Sakhawi ada sebut tentang apa nama puji beliau. Banyak lagi ulama puji Dawani. Maknanya tidak ada ulama yang menyesatkan Dawani. Tiba-tiba timbul satu ulama. Ulama budak. Ulama mana tahulah. Mari menyesatkan Imam Dawani. Jadi takutlah kita dengar tu. Menyesatkan ulama itu. Jangan-jangan. Kalau kita turut pembahasan sifat kalam ni, kita jumpalah Tok Ad-Dawani sendiri. Itu insya-Allah akan hasil terjemahan tentang Imam Ad-Dawani tu. Patutnya menyesatkan juga Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i rahimahullah taala. Ni datuk tu. Datuk sakit tu. Menyesatkan Ad-Dawani wal yazbillah min zalik. Apa ni? Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i mufti Diyar Al-Misriyah. Dulu tu penghasil. Kalau kita terjemah beliau pun tak cukup nak cerita dah. Ulama puji tentang kedudukan Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i sendiri. Banyaklah. Tu apa lagi nak mencelakan akan Pak Da'i sendiri. Tak apalah tu. Jadi ismi tu ada. Apa makna ismi? Jadi satu sifat, satu nama bagi sifat kalam. Tu sebab tu dia kata diterjemahkan dengan bahasa Melayu ialah perkata. Serupa dengan kita, sifat dululah kudrat, artinya perkuasa. Ada satu sifat di zat Tuhan, nama perkuasa. Dengan sifat perkuasa itulah Tuhan berkuasa. Ada perkehendak, pengetahuan, semua dikatakan sifat. Ma'ani tu sifat. Maka kalam pun ada satu sifat. Ya sifat ma'ani juga, sifat Tuhan. Maka terjemahnya perkata situ. Apa perkata? Iaitu perkata tu satu sifat. Sifat Allah Ta'ala, sifat yang wujudiyah. Ada, dirinya sendiri tu ada. Tak itu. Kita mengaji dulu sifat wujudiyah. Sifat yang ada dirinya. Ada dirinya, diri sendiri tu ada. Boleh kita lihatkan dia. Kalau Allah Ta'ala menyata perzahirkan sifat tu supaya dilihat. Bila Tuhan menzahirkan sifat tu supaya dilihat, kita dapat lihat. Kerana semua sifat ma'ani ni benda wujudiyah. Sifat yang ada, boleh kita dapat lihat. Ini yang saya buat nakalan juga. Sifat yang ada dirinya. Cuba tengok pada syarah Kharidah bagi Imam Ad-Dawani sendiri. Tu sifat wujudiyah. Dengan mana tu? Dengan bahawa boleh diisyarat kepadanya. Ini Hasyiah As-Sibai. Yang yasihu ayyusyara, ya kata. Adalah ya, insya-Allah nanti masuk. Itu makna sifat wujudiyah. Jadi satu sifat yang wujudiyah, yang qadimah. Yang qadimah. Maknanya yang qadim. Apa qadim? Sedia kala adanya. Musannaf kata juga tu, sifat yang sedia adanya pada zat. Tu, supalah tu.
Sedia adanya ada sifat tu ada pada zat Allah Ta'ala. Ingat tu sifat kalam ni lah sangat pening sekali. Pembahasan. Setengah orang mengaji-ngaji 2, 3, 4 kali khatam kitab pun. Banyak buah 2, 3, 4 khatam kitab. Tak faham lagi kalam. Kalau tak faham, tak hurai, tak ada atur, tak susun bi elok, pening. Pening. Ni tolong alhamdulillah. Tolong panggil tolong atur. Kita mudah. Kalau kita baca perkataan Imam Al-Alusi, pening lagi. Pening Wafussiral al-kalamul labzi bil maknal masdari. Cuba tengok. Dalam kitab apa dia, ada tafsir Al-Alusi pada Ruhul Ma'ani tu. Ada juga tu. Tu sama ya. Ada nakalan, insya-Allah tu ada sebut. Maka dia kata satu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dialah, dengan apa? Dengan sifat, satu sifat ni lah, sifat perkata ni lah, Tuhan dapat berkata-kata. Ni takallum maknanya. Dengan sifat, ada sifat perkata tu, Tuhan dapat berkata-kata. Berkata-kata dengan sifat perkata tu. Sifat perkata yang ada di zat tu. Dengan sebab ada sifat tu, Tuhan berkata-kata. Ni lawannya, lawan bagi perkata atau lawan bagi sifat kalam ismi ni. Lawannya, lawan bagi perkata tu bisu. Lawannya bisu. Bakam atau kharas ataupun afah. Dalam kitab Munafiyatun lil afah. Tu ialah tu bisu tu. Al-bakam ada sebut dalam kitab-kitab ulama. Bakam pun ada sebut, al-kharas pun kata. Jadi bisu. Berharap bisu. Bisu ni apa? Bisu ni apa? Tak cakap apa-apa. Bisu ni apa? Tak cakap. Begitu. Tak cakap ke tak boleh cakap? Yang dua tu. Tak bercakap atau tak boleh cakap? Tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Sebab apa tak boleh cakap? Tak ada sifat tu. Tak ada sifat berkata tu. Sebab tu tak boleh cakap. Bukan tak bercakap. Tak bercakap itu bukan bisu. Kalau tak bercakap tu bisu, ni bisu semua ni. Bisu belakang ni. Sebab tak ada siapa dia bercakap. Nampak tak tu dah? Kira. Maka kalam ismi inilah yang dikehendaki di dalam perbicaraan sifat ma'ani. Ni hak ni. Hak ni kalau kita dah bahas. Sifat ma'ani ni sifat ni, kalam ni. Kalam yang ulama jaga bermakna ismi tu. Apa tu dah? Ingat kalam Tuhan hak ni. Sifat ma'ani ialah sifat kalam ismi ni lah. Adapun kalam yang lain bukan dia. Cuma masuk dalam arti kalam juga. Tapi yang kita bahasnya adalah kalam ismi ni, hak ni. Kalau kita naknya, maksud kitanya sini. Dikehendaki dalam pembicaraan sifat ma'ani. Adalah nakalan tu wahadhi sifatu, kata Syekh Al-Muti'i dalam kitab beliau Hujjatullah ala khaliqati, wahadhi sifatu qadimatun wa hiya muradu syekhi min sifatil kalami. Tu Imam Al-Asy'ari bila sebut al-kalamu, hak ni lah maksudnya. Maksud dia adalah sifat ni. Sifat ni. Nantilah dah. Kedua kalam apa? Masdari. Ni kalam masdari. Namanya. Ni. Kedua kalam masdari namanya.
Diterjemahkan dia akan kalam masdari itu dengan apa? Dengan berkata-kata atau bercakap-cakap. Tu kalam masdari. Lafaz kalam tapi pakai dengan mana masdar. Lafaz tu lafaz kalamun tu lah, tapi maknanya makna masdar. Faham tak? Kalam dengan makna masdar. Apa makna dia masdar? Takallum atau taklim. Takallum atau taklim tu makna masdari. Tu makna masdari. Ada sikit. Duduk mana? Satu lagi. Tak bawa ya. Tak apalah, kalam masdari namanya. Diterjemahkan dia dengan berkata-kata atau bercakap-cakap. Tak ada Lukman. Ada lagi 2-3 keping. Tak bawa lagi. Ada nukilan juga. Kalam masdari ada sumbit di mana-mana. Ada sebut ulama lughah ada. Kalam dengan masdari. Yang ini bermakna taklim wa takallum. Bercakap-cakap. Kalam tu. Maka kalam ini bukannya wujudi tu. Bercakap-cakap tu. Ada tak bercakap-cakap? Berkata-kata ni ada tak? Ada tak? Tak ada. Dan bukannya sifat Tuhan. Ni kalam berkata-kata ni bukan sifat Tuhan. Sifat sebagai sifatuz zat. Sifat ma'ani tu bukan dia. Tu. Bukan sifat Tuhan. Nak kata sifatul af'an boleh tak? Tu kalau sekiranya mengikut pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, makna Allah Ta'ala kalam, Tuhan bercakap-cakap, maknanya Allah Ta'ala ijadul kalam. Tuhan mengadakan perkataan. Allah Ta'ala mengadakan perkataan pada angin, pada udara, supaya didengari oleh Nabi Musa AS. Maka itu pandangan Abu Mansur Al-Maturidi. Maka ijadul kalam, mengadakan kalam. Kalau mengikut pandangan tu, ijad tu masuk dalam takluk kudrat yang tanjizi hadis. Lalu tu kalau masuk di situ ijad kalam masuk juga dalam sifatul af'an. Tapi bukan sifatul zat dak, bukan sifat zat seperti dengan kudrat iradat ilmu hayat dak ni. Ni berkata-kata ni bukan. Tu. Bukannya sifat Tuhan dan tidak qadim, bukan qadim. Tuhan berkata sedia kala lagi. Tuhan kata, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa tu bila? Dulu lagi. Semasa Nabi Musa tak ada lagi gitu. Semasa Tuhan tak menjadikan apa-apa makhluk lagi. Tuhan berkata dengan Nabi Musa dah. Dia berkata dengan Nabi Musa pada masa Nabi Musa itulah. Berkata dengan Nabi Muhammad pada masa Nabi Muhammad tu. Khitab dengan Nabi itu, Nabi ini pada masa Nabi yang tertentu. Sebab itulah dia bukan qadim berkata-kata ni. Bukan benda qadim. Tu. Hanya amrun i'tibari saja. Amrun i'tibari bukan wujudi. Amrun i'tibari. Sebab apa boleh kata amrun i'tibari? Kerana berkata-kata itu jika nisbah kepada kita yang baru ini, kalau kita bandingkan dengan kita ni, makhluk baru-baru ni, apa dia berkata-kata tu? Ialah bergerak bibir mulut. Betul tak? Tu. Bergerak bibir mulut. Cuba gerak bibir mulut. Tu. Cuba gerak bibir mulut. Tapi jangan gerak sajalah. Bergerak bibir mulut supaya keluar perkataan. Ada juga sumbit lainnya. Tak. Kita apa ni? Ada sebut tahrikul lisan. Apa dia dalam kitab tu? Bila disebut kepada kita ialah menggerakkan lidah. Dia kata gerak lidah, tapi ni kata menggerakkan bibir mulut sama ya. Supaya keluar perkataan pada makhraj-makhrajnya. Apa berkata? Saya
Tu usaha nak mengeluarkan perkataan daripada yang keluar. Tu berkata-kata. Boleh? Tu mulut begitu. Tu berkata-kata. Maka itu amr i'tibari saja. Boleh? Bukan benda wujudi tu. Nisbah kepada kita yang baru ni ialah bergerak bibir mulut supaya keluar perkataan. Sebab itulah dinamakan masdari, pekerjaan kita. Kerana masdar ni hadas, pekerjaan kita. Tugas kita, panggil pekerjaan kita, perbuatan kita. Tu ni perkataan itu gula ni baca hak dia ya. Baca hak dia. Lawannya, lawan bagi berkata-kata tu. Lawan bagi kalam masdari, yang ni lawan bagi berkata-kata tu. Apa lawan dia? Lawannya ialah apa? Bacain tu. Diam. Diam. Lawannya diam. Diam. Berkata-kata, Zaid berkata-kata, Umar tak berkata-kata. Zaid berkata-kata tapi Umar tak berkata-kata. Apa kita nak kata kepada Umar? Umar itu diam. Kau Umar tu apa? Umar tak berkata-kata apa? Dia duduk diam. Itulah diam. Lawan bagi berkata-kata. Lawan bagi kalam masdari ialah sukut. 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 Boleh. Dan diam inilah, ni sukut beginilah, diam inilah dinamakan sukut lafzi namanya. Ada ingat? Ada sukut ada dua. Ada sukut lafzi, ada sukut nafsi. Ni sukut lafzi namanya. Kalau ada setengah kitab tersebut, sukut lafzi yang ni tarkut takallumi ma'al qudrati alaih. Tinggal bercakap-cakap serta mampu untuk nak bercakap, tapi tinggal bercakap-cakap tu panggil diam. Faham tak? Faham tak? Tinggal cakap tu. Kita panggil sukut lafzi. Apa makna sukut lafzi? Yakni diam, tak berlafaz dan tak berkata apa-apa. Diam, tak berlafaz dan tak berkata apa. Itulah sukut lafzi. Itulah diam namanya. Maka sukut lafzi ni tak mustahil atas Allah Ta'ala. Tak ada mustahil. Pada ketika dia tak berkata apa, pada satu ketika dia berkata, pada ketika itu dia berkata, ketika ini dia tak berkata. Dia boleh. Boleh. Ikut kehendak dia lah. Tak itu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an, apabila Allah Ta'ala kehendak sesuatu, dia kata nak ayyaqula. Kalau dia kehendak, dia berkata kun. Sebaliknya kalau Tuhan tak kehendak, dia tak kata kun. Tu kalau kiyah tu. Jika dia kehendak, dia berkata kun fayakun. Tapi dia tak kehendak, maka dia tak berkata. Faham tak tu? Ni dia berkehendak, berarti dia berkata. Kalau dia tak kehendak, dia berkata juga. Dia tak berkata lah. Tu. Teka yang kuat kata. Teka tak berkata, tak kata. Tu tak ada masalah. Sukut itu tak jadi masalah. Sukut lafzi namanya. Boleh faham dah? Tak berkata apa-apa. Kalam inilah takluk tanjizi hadis bagi kalam ismi. Awak ni hudai dengar huraian daripada guru betul-betul ni. Tengok lagi nah ibarat tu payah nak jumpa tu. Nak jumpa tu. Ni. Ni. Apa dia? Kalam inilah ialah takluk tanjizi hadis bagi kalam ismi. Kalam perkata dulu. Takluk tanjizi hadis tu apa? Takluk ni apa? Baru siap kan? Tanjizi hadis baru lulus, baru siap. Berkata tu. Tu.
Allah Ta'ala ada sifat berkata pada azali lagi. Cuma dia tak berkata lagi kerana dia tak kehendak nak berkata lagi. Bila sampai kepada masa dia kehendak untuk nak berkata, dia pun berkata-kata. Maka bila berkata-kata, barulah lulus tugas. Barulah bertugasnya sifat perkata itu. Sebab tu dia kata, yakni apabila ada sifat perkata, tentulah boleh berkata. Dia kata, bila sifat berkata, dia boleh berkata. Ketika boleh berkata itulah tangjizi hadis. Takluk tangjizi hadis bagi kalam ismi. Faham tak? InsyaAllah lah, cepat-cepat baca ni. Yang kedua tu habis dah. Tu dia. Aku pening ya Allah, sifat ni lah. Timu firqah tu firqah ni sifat ni. Kalah banyak Karramiyah lah, Mu'tazilah pun sini. Banyak firqah yang terkeluar daripada jalan ni dengan sebab sifat ni. Lagi dia kata, ketiga kalam apa tu? Ma hasala bil masdar, atau setengah kitab al-hasilu bil masdar. Sama ya? Al-hasilu bil masdar. Apa dia al-hasilu bil masdar ataupun ma hasala bil masdar? Barang, ma ni barang yang hasil dengan sebab masdar itu. Barang yang terjadi, perkara yang terhasil dan terjadi dengan sebab masdar tadi. Bila berkata, hasil apa? Perkataan. Bila buat, hasil apa? Hasil apa? Bila mengetahui, hasil apa? Maklumat, benda yang diketahui itu. Bila yang menentu, hasil apa? Benda yang ditentu tu, ketentuan dia tu. Bila dia mendengar, hasil apa? Masmu'at, benda yang didengar tu. Bila dia melihat, hasil apa? Mubsarat, benda yang dilihat tu. Nampak tak? Hasil benda tu. Maka ni bila bercakap, hasil apa? Perkataan, benda yang dicakap, atau al-mutakallam bih namanya. Tu bila tu kalam bermakna al-mutakallam bih. Kalam ma hasal bil masdar. Bila tukar istilah sikit, mula pening, mula nak menyesat dah. Ada satu lah tu. Kalam masdari, kalam ma hasala bil masdar. Kalam masdari bermakna takallum, kalam ma hasala bermakna al mutakallam bi. Apa mutakallam bi? Perkataan, cakapan, tuturan, ikutlah katalah. Diterjemahkan dengan perkataan, cakapan, tuturan, apa lagi katalah, tetohan. Tu kalau raja. Semua tu perkataan. Maka kalam ini ialah arad. Ingat kalam jenis ni ialah arad. Arad. Apa perkataan? Perkataan ni arad, iaitu arad di sini ialah suara yang berhuruf. Betul tak? Perkataan itu suara. Suara yang berhuruf. Ni kita keluar. Zaidun. Keluar apa? Zaidun. Suara. Lepas tu dalam suara tu mengandungi huruf Zaidan. Maka suara tu duduk di mana? Duduk mana suara tu? Duduk lidah. Duduk lidah lagi. Dia masuk balik pula. Dia masuk pula. Ke mana? Dia duduk menumpang pada udara. Huruf yang menumpang pada udara. Udara tu jirim. Adapun suara sendiri tu arad. Tu benda ada. Kita mendengarkan suara tu. Tu huruf yang menumpang pada udara. Ni masalah ni. Ni hak musyabbihah lah, karramiyah lah. Hak kata sifat Allah Ta'ala ni, perkataan ni, perhuruf suara yang di zat Allah Ta'ala. Ni pening. Dia kata di zat Tuhan tu ada huruf suara. Di zat keluar daripada zat Allah Ta'ala tu. Hak tu musyabbihah.
Musyabbihah. Ahlussunnah wal Jamaah tak ada isbat benda tu. Tak ada isbat huruf suara tu. Huruf suara ni bukan sifat Tuhan. Setengah banyaklah. Musyabbihah, Mujassimah, lepas tu Hanabilah, setengah daripada yang terkeluar daripada apa nama i'tiqad Imam Ahmad ni, puk Hanabilah yang jadi apa nama yang terpesong atau terkeluar daripada jalan ni tu. Tu demo tu pergi gitulah. Di zat tu ada huruf suara keluar. Macam radio. Buku huruf suara di situ. Oi. Tapi dia kata qadim huruf suara tu. Qadim. Qadim bin Naw. Hadis bin Ahad. Dia kata hak dengar-dengar ni barulah, tapi hak duk di zat tu qadim. Pening banyak. Kita tengoklah kitab-kitab besar-besar lagi. Dah. Allah. Maka kalau ini arad, iaitu suara yang berhuruf yang menumpang pada udara, dan bukan perkataan atau kalam mahsabil masdar ni, bukan qadim ni benda ni. Bukan qadim, dan bukannya seperti dikata oleh Musyabbihah tu. Kata qadim yang kata karramiyah yang kata tu. Dan bukan kalam mahsabil masdar ini. Bukan perkataan ini, bukan sifat Tuhan. Perkataan ini bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan tu apa? Perkata hak dulu tadi. Perkataan ni bukan sifat Tuhan, sifat bagi udara. Perkataan tu sifat udara, bukan sifat Tuhan. Yang arad. Dah. Yang menumpang di jirim. Berarti udara dah. Suara lagi. Ni suara masuk gini. Apa? Kalau duduk jauh tu suara payah sikit dah sampai lagi. Yang dekat-dekat ni yang udara suara dah. Udara ni apa? Udara. Hawa. Udara kalau kebiasaan ni apa panggil udara. Tu udara. Tapi kalau udara itu mulai cepat laju dikatakan angin. Angin udara juga, tapi dia mula cepat sikit angin. Tapi laju lagi dikatakan ribut. Tu hak tulah ya tu. Hak tulah ya. Sama ya benda. Tu udara sifat duduk menumpang pada udara. Dan bukannya qadim dan bukannya sifat Tuhan. Jaga mulai Kalam ini dinamakan muta'allaq kalam ismi. Muta'allaq bagi kalam ismi yang tangjizi hadis. Ya mugat kalam masdari dulu, takluk tangjizi hadis bagi kalam ismi. Maka bila takluk hasil muta'allaq. Mana muta'allaqnya? Perkataan tu. Muta'allaq tu perkataan tu lah muta'allaq. Gantungan bagi sifat perkata yang tangjizi, yang takluk tangjizi hadis tu. Tu dah. Bila Allah Ta'ala berkata, hasil apa? Perkataan. Tu. Kerana apabila ada sifat perkata dan apabila berkata, keluarlah perkataan. Perkataan inilah yang berhuruf suara. Menumpangnya huruf suara ni menumpang pada angin atau udara tadi. Tu menumpang di situ. Tu perkataan tu berhuruf suara. Sebab tu ulama dia kata laisat biharfin wala sautin. Tu nak tolak pendapat demo ni. Kalau Allah Ta'ala sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisat biharfin wala sautin munafiyatul lil afat. Apa semua? Nak tolak pendapat demo tu. Pendapat tu. Apa tu dah? Hak kata huruf suara ni tak apa tadi? Musyabbihah karramiyah. Ada hak kata berhuruf ni hasyawiyah. Berhuruf. Di sifat Tuhan ada tu huruf. Ada huruf. Segala perkataan yang berhuruf tu ada di zat Tuhan. Tu. Mamurau. Demo ni. Tu banyaklah.
Tu dia kata, kerana apabila ada sifat perkata dan apabila berkata, keluarlah perkataan yang berhuruf suara, menumpangnya pada angin. Tu, jaga-jaga. Maka tentulah ia perkataan tu barulah. Bila ia berhuruf suara, menumpang di angin, tentulah ia baru. Dan bukanlah sifat Tuhan. Ni. Sebab itulah dinamakan ma hasala bil masdar, yakni perkataan yang hasil dan terjadinya dengan sebab masdar. Apa masdar? Iaitu masdar tu berkata-kata. Benda yang terjadi dengan sebab berkata-kata tu perkataan lah. Perkataan. 3 tu ma hasala bil masdar. Tu. Boleh tak? Dah. Yang keempat ni, ni. Kita tak faham ibarat. Bila kata sukut, nak bakal diam semata-mata. Sukut apa ulama maksud? Sukut apa? Tu. Tak faham makna sukut tu, buat jadi gitu tu. Pas tengok orang tu, dia tak faham pula. Dia kata, laisat biharfin. Allah Ta'ala sifat yang berkata-kata. Tu. Kalam artinya berkata-kata. Berkata-kata dengan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu berkata gitu. Bukan begitu. Jadi tengok zahir ibarat, jadi pening pula kita. Kalau turut zahir, kalam berkata-kata. Iaitu satu-satu sifat yang ada pada zat. Bukan tidak dengan berhuruf dan bersuara. Jadi berkata-kata tu tak berhuruf suara. Berkata tapi tak berhuruf suara. Gimana? Berkata-kata, ya kena hasil perkataan. Perkataan tu huruf suara. Tapi tiba-tiba berkata-kata tak hasil berhuruf suara. Tak panggil berkata-kata lah. Kau panggil apa? Panggil apa tu? Mengangu-ngangu saja ya. Mengangu-ngangu, bukan berkata-kata. Tak itu. Tu kena berkata, hasil perkataan keluar. Tu masalah. Situ tu bo tu apa? Bo zaidah. Laisat biharfin wala sautin. Ba tu ba zaidah pada khabar laisat. Bukan kata, bukanlah ia tu dengan. Bukan makna dengan. Ba tu zaidah. So Allah kata laisat biharfin ay laisat harfan. Bukan ia sifat tu huruf. Sifat tu bukan huruf. Kerana huruf-huruf ni sifat bagi kalam lafzi. Bukan bagi kalam ismi. Perkata tu bukan berhuruf suara. Satu sifat yang ada di zat, dia bukan boleh huruf suara situ. Boleh tak? Perkata kita pun supaya nanti nak baca hak musannaf sendiri. Takut dia pening. Pening hak tu. Ada sebuah kitab lah tu. Ada seorang ustaz tu dia keluar sebuah kitab nama apa Sifatul Kalam mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tulis nama kitab dia begitu, Sifatul Kalam mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membongkar, tulis depan, membongkar kesilapan Pak Da'i Ad-Dawani dulu, Ad-Dawani Pak Da'i Mekah, Tok D sekarang dan Syekh Abdul Qadir Mandili dan lain-lainnya. Membongkar. Semenjak saya mengaji, tak berjumpa lagi lah ulama-ulama yang mengarangkan kitab dan letak di nama depan lagi dah kata membongkar. Tak? Kalau ulama mengkritik sekalipun, dia kritik dalam tu. Waktu rida begini dalam depan tu kitab nama lah. Tu tak itu. Dia tak ada ulama,
Tapi ni itu lagi dah zahir menzahirkan apa nama akhlak yang tak elok dah tu terhadap ulama-ulama. Tu. Sebenarnya bila kita tengok lagi kitab tu, dia kata membongkar kesilapan Ad-Dawani. Lepas tu sebelum pada kita nak baca isi kandungan tu, kita tengok dulu Ad-Dawani ada ulama kritik tak? Ternyata sekiranya bila kita jumpa tak ada ulama kritikkan Dawani, semua mengakui Dawani dan semua tu iktiraf dan memuji. Cukup dah dengan pengakuan dan puji tu untuk nak tolak kitab tu. Kalau dia kata tolak, kerana dia kata membongkar kesilapan, tiba-tiba tak ada kesilapan, maka kitab tu dah silap. Yalah, sebenarnya gitu. Tak apa. Ada sebuah kitab tu. Tak payah sebut siapa tu, maklum dah tu. Tu maklum dah. Tu yang pentingnya kita hurailah tak apa yang dikata oleh musannaf tu. Tu. Tu dah, tengok dulu. Keempat, kalam nafsani namanya. Kalam nafsani. Memang mana nafsani ni? Nafsi itulah juga, cuma satu maksud lagi. Dalam maksud kandungan nafsi itu ada musannaf kita istilahkan dengan nafsani. Kerana mengasingkan asing pahaman, pengertian dia berlain tu. Dia kata namanya diterjemahkan dengan berkata-kata juga. Ni tu soalan ni. Diterjemahkan dengan berkata-kata juga. Dia kata nafsani ni berkata-kata juga. Maka kalam ini pun qadim. Dah. Sepertilah dengan kalam ismi tu. Qadim juga kalam ni. Tetapi bukannya wujudi. Kalam ni bukan wujudi. Ya qadim, ya azali, ya bukan wujudi. Adapun sifat perkata dulu wujudi tak? Wujudi, dia sifat ma'ani. Wujudi dan qadim lagi pada wujudi ya. Hak ni qadim azali tapi tak wujudi. Hanya amrun i'tibari saja, dia kata. Dan bukannya, masa mudah faham dah ni. Uslub tu soalan ni masa mudah faham dah ni. Dan bukannya, dia kata bukannya sifat kalau nafsi ni, nafsani ni, bukannya satu. Bukan satu berkata-kata ni, berkata-kata nafsi ni. Bukan satu, bahkan banyak. Banyak berkata-kata. Iaitulah berkata-kata Tuhan pada dirinya. Diri Tuhan. Berkata-kata pada diri. Takallum nafsi namanya. Tu berkata-kata pada diri. Faham tak? Apa faham? Berkata-kata pada diri. Ni ramai-ramai ni dah tengok je dah tu. Tengok je. Bila nak bini? Lama lah. Bila nak habis? Cuma duk diam je. Hati dia duk kata. Bila nak habis? Aku lapar nasi. Allah. Duk cakap seorang diri dalam hati. Itulah berkata hati. Tu nisbah kepada kita. Tu perkataan yang dikira-kira dalam hati tu hadisun nafsi lah. Tapi Allah Ta'ala bukan kata ada hati begitu. Tapi Tuhan berkata pada dirinya. Pada dirinya. Diri Tuhan sendiri. Berkata pada diri. Maka berkata pada diri bukan benda ada, bukan benda wujudi. Amr i'tibari seperti dia kata ni. Aku lapar nasi dalam jam. Ada tak benda tu? Bukan benda ada, amr i'tibari ya tu. Hadis nafsi tu amr i'tibari. Bukan benda ada. Tu. Ada setengah kata hadis nafsi lain, kalam nafsi lain. Ada pula. Ada berjumpa kitab, saya berjumpa kitab yang menerangkan Tufatul Murid tu ada. Tu. Kalamin nafsi wa hadisih, dia kata. Sama ya. Kalam nafsi dan hadis nafsi ni sama. Sama ya. Dia datangkan ibarat yang sama. Tu. Jadi sama je dua benda tu.
Cuma hadis nafsi ni nisbah kepada kita ni lah. Benda baru di Allah Tuhan tu bukan hadis nafsi. Allah Ta'ala tu kalamun nafsi, berkata pada diri. Faham tak? Tuhan berkata pada diri, bukan kata sungguh lagi, berkata pada diri. Bila dah? Pada azali lagi dah sudah siap perkataan tu untuk nak berkata kepada siapa yang dia kehendak. Siap dah. Tu. Nanti dulu. Berkata Tuhan pada dirinya dan mendirikan pada dirinya, mendirikan pada dirinya dalam kitab, cuba tengok dalam Syarah Aqaid Nasafi, tu. Kata Imam Sa'duri At-Tazani macam-macam lah, macam bi alla yudabbir fi nafsihil kalam. Tu makna tu. Ada setengah nuskah bi alla yudira. Ada nuskah bi alla yudabbir. Setengah nuskah lagi, pelik lagi. Bi an la yuridu. Tu. Macam-macam. Sebab tu lah banyak nuskah sangat, tapi 2 3 4 tu boleh kira sekali. Bi alla yurid, bi alla yudabbir, bi alla yudir. Sama. Kalau yudid minal idarah. Kalau yudabbit minat tadbit. Sebab tu salah sebut kat tadbit ni. Tu nanti kita kaji semulalah. Ini baca winapak dululah lebih kurang. Dan mendirikan pada dirinya diri Tuhan tu. Mendirikan, jadi melakukan dan mentadbirkan, dan mengaturkan tu mendiri. Dan mendirikan dan mengaturkan pada dirinya diri Tuhan, mengatur akan beberapa banyak perkataan yang ia Tuhan tu hendak berkata-kata. Tuhan nak berkata-kata, dia pun mengatur perkataan yang nak berkata tu. Faham tak? Mengatur ni bila? Baru ya? Sedia kala lagi dah. Perkataan yang dia akan berkata kepada manusia di padang mahsyar. Bila? Siap pada azali dah mengaturkan perkataan itu. Bukan baru nak kira. Bila Israfil mula nak siup sangkakala, barulah Tuhan boleh nak kira, aku nak kata apa ni kepada daripada masyarakat ni nanti lagi ni. Bukan baru mula nak kira-kira, bukan baru nak mengatur. Dia sudah mengatur dan mensiap segala perkataan tu pada azali lagi. Tu kalam nafsi, tu qadim juga, azali juga. Tapi bukan benda wujudi lah tu. Boleh tak? Tak payah tanyalah. Tu soalan yang mari boleh. Dah. Dia kata, banyak perkataan yang ia hendak berkata-kata. Bukannya apa? Bukannya berkata sungguh lagi. Tu wakah molek tu uji salah pun wakah ke tu. Sebab tu saya buat wakah-wakah tu untuk nak mudah baca. Bukannya berkata sungguh lagi, hanya mau berkata. Ni faham daripada ibarat kata yuridul kalam, nak berkata-kata, mau berkata-kata dan bercadang. Ni bercadang. Apa bercadang? Bercadang ni apa? Bercadang ni ia bukan cadang bersedia. Gitu dah. Bercadang ni kalau tengok bercadang pula, cadang ni mensiap dan sudah siap. Tu mana mencadang sini, sudah siap untuk berkata-kata pada azali. Tu makna kita. Ni faham daripada kitab Tawdihul Aqaid yang mengatakan yu'iddu, mencadang. Tu yu'iddu. Jadi pada Mekah ni masya-Allah sumbit dia tu ya ada. Kita ya. Kita saja yang tak sampai situ. Tak sampai ke situ. Orang yang mengaji dengan dia tu,
kalau mengaji dalam majlis halqah, mengaji dengan musannaf kita ni, dia hok mengaji dengan dia tu tok guru saja. Lapis-lapis ulama-ulama dah. Lapis kita tak boleh mengaji. Kita pergi dengar tu, dengar apa? Dia mengaji ke naik ke langit semata. Bahasa dia tu kuna. Mula-mula ngaji apa lagi lah. Tapi bila dia bahas. Apa? Nyengau kita kalau kita tak boleh mengaji. Mekah pada masa dulu banyak orang yang mula-mula naik ke Mekah untuk mengaji, tapi bila masuk halaqah pada tak faham apa dia kata. Apa ni ya hurai, apa bahasa ni? Yang mungkin bahasa rendah-rendah dak. Tok guru saja hok mengaji. Tu pun ada lagi nak pakai masa kot. Setengah-setengah tok guru kena pakai masa berbulan-bulan untuk boleh faham uslub dan boleh faham huraian badai. Tengok tu seminggu. Ni sunnah kita ni. Syekh Abdullah Lahji, tuan Yaman tu dah. Syekh Abdullah Lahji tu, Syekh Abdullah Lahji daripada Yaman tu, mufti Yaman. Tuan kitab apa Qawaid Fiqhiyah tu kita ngaji Syekh Abdullah Lahji. Syekh Abdullah Lahji mari ngaji matan bina kepada para baca matan bina. Syekh Abdullah Lahji mari dengar. Aku tak jumpa lagi ni orang mengajar gini. Dia kata pada dia bahas tu bukan selapis, dia bahas selapis, dia bahas pula selapis satu. Dia bahas atas tu 2 3 4 lapis. Marak tu. Matan bina tu, wa bina'uhu lit-ta'liyati ghaliban wa qad yakunu laziman lah. Kita mudah-mudah ingat pun tak ingat lagi nak bahas jauh lagi. Tu musannaf kita ni, masya-Allah. Masya-Allah. Saya ingat Syekh Ali Maliki kata, anak murid aku ramai-ramai ni, aku tak berjumpa lagi support Ismail ni. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki sendiri, Syekhul Masyayikh, Sultan Ulama dah dalam negeri Mekah. Syekhul Masyayikh dalam negeri Mekah, dalam Mekah Madinah. Ngaji dengan dia belaka. Tu ya, apa nama, Syekh Yasin pun ngaji dengan Syekh Ali Maliki tu. Syekh Yasin sendiri. Syekh Ali apa nama, Syekh Alawi, ayah bagi Syekh Muhammad Alawi tu pun ngaji dengan Syekh Ali Maliki. Semua anak murid bagi Syekh Ali Maliki belaka. Anak murid dia belaka. Pada pun ngaji dengan Syekh Maliki tu. Tapi soalan pada bila tanya satu soalan kepada Syekh, dia akan pada bila dia muskil satu benda, dia soal kepada Syekh, Syekh tak akan jawab selalu. Syekh kalau anak murid lain tanya, itu gini, itu begini, itu gini. Tapi kalau pada kau tanya, nanti dulu. Minta masa. Kerana soalan itu mesti kena berhajat kepada nazar. Kena pilih dulu apa maksud soalan ni. Kadang-kadang seminggu baru jawab. Dan seminggu baru jawab soalan tu. Kita ni alah, Quran pun tak ingat apa lagi, apa pun tak ingat. Nak kritik dah. Janganlah lah. Tak munasabah. Habis. Dah. Dulu. Tu bercadang ni mari daripada juga ni kalau kira. Tapi ini dia tak sorah dalam kitab Al-Qur'an lah. Dia ada hurai kepada anak-anak dia tu untuk berkata-kata saja. Bercadang untuk berkata. Ini sudah bersiap pada azali dah untuk nak berkata tu. Bercadang untuk berkata-kata saja. Bercadang pada azali lagi. Faham? Tu mau berkata, nak berkata-kata. Bercadang mengatur segala perkataan untuk nak berkata kepada sesiapa yang dia kehendak. Pada azali lagi dah. Tu kalau nafsi. Maka tak mau berkata-kata, inilah dinamakan sukut nafsani atau sukut nafsi. Di mana sukut nafsani? Tak mau berkata-kata. Adamu iradatil kalam. Berjumpa satu kitab lagi kata sukut nafsani wa huwa adamu iradatil kalam. Tak kehendak untuk nak berkata-kata, tak mau berkata-kata. Boleh faham tak?
Inilah dinamakan sukut nafsani. Ingat, dia bukan sukut lafzi, sukut nafsani ataupun sukut nafsi. Seperti yang diibarat di dalam kitab Arab, wa yastahilu alaihi sukut. Sukut tu. Dan mustahil atasnya atas Allah Ta'ala itu sukut. Sukut apa sini? Mustahil Tuhan diam. Orang tak faham ibarat ni, dia faham kata sukut ni sukut lafzi. Tuhan mustahil diam, Tuhan tak boleh diam. Pada azali lagi. Supaya radio tu bukan di radio tu ada, cuba kita tutup suara dia ya, jangan kata. Macam tu. Radio tu dah buka, dia pasang lagi radio tu. Cuma buka suara dengar tapi dalam tu ada. Gitu. Bukan gitu. Sukut ni bukan sukut lafzi. Sukut lafzi tak apalah, diam tak berkata apa-apa. Tapi ni sukut nafsi atau sukut nafsani. Apa makna sukut nafsani? Tidak mau berkata-kata dan tidak mensiap perkataan pada azali. Tu tengok kitab bi alla yudabbir fi nafsihi al-kalam atau bi alla yudabbir fi nafsihi takallum. Macam-macam. Kalau tengok ada syarah Hasyiah Syekh Muhammad Bakhir Al-Muti'i terhadap syarah Kharidah Bahiyah. Soreh. Dalam muka 1, 2 tu. Tu. Syekh Muhammad Bakhir Al-Muti'i buat hasyiah di atas syarah Kharidatul Bahiyah. Cuba tengok di sana lah. Saya bawa mari tapi tak baca dah. Tak baca dah. Tu ada dalam muka 1, 2 tu. Betul dia summan kalamu. Summan kalamu. Dia kata bayanu zalika annalana kalaman nafsiyan wa huwa ma rattabnahu fi khayalina min al-alfat. Walidzalika at-tartibi mabda'un. Ini mabda'. Ini sifat perkata tu. Huwa malakatu al-iktidari ala ta'lifi kalimatin wa kalamin. Wa tilkal malakatu hasilatul lana min takarruril idrakati al-muta'alliqati bil kalimat. Banyaklah dah. Cuba kita tengok sana. Tu makna sukut nafsi, sukut nafsani. Ingat tu. Tu. Lepas tu kalau ia baca zahir ibarat, tertipu dengan zahir ibarat. Zahir kata wa yastahilu alaihi sukut, dan mustahil atasnya atas Allah Ta'ala itu sukut. Apa sukut? Dia buka kamu marbawi. Sukut ni diam. Diam. Yang kata sukut, saya kata ya sukutu sukutan diam. Mustahil Tuhan diam. Itu. Baca lagi. Li'annahu lam yazan mutakalliman. Lagi pening. Sebab apa dia kata? Sebab apa mustahil diam? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala tu lam yazan. Apa lam yazan? Sentiasa ia Tuhan tu mutakalliman, berkata-kata. Kerana Tuhan tu sentiasa berkata-kata. Sebab itulah mustahil diam. Mustahil Tuhan diam sebab dia sentiasa berkata-kata. Tu tak faham tu. Kita tak faham maksud ulama. Maksud ulama. Lam yazan mutakalliman, apa makna? Di sisi ahli sunnah wal jamaah, apa makna mutakallim? Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Mutakallim apa makna? Muttasifun bil kalam. Tu kita. Di sisi Mu'tazilah, muttasifun bit takallum. Dia kata gitu. Kita dah, kita muttasifun bin kalam. Tu. Muttasifun bin kalam. Bersifat dengan sifat kalam. Bersifat dengan sifat perkata tu. Sebab tu sini ibaratkan kata apa? Kalau kita mengajar, li'annahu lam jazan mutakalliman ay lam jazan muttasifan bisifatin kalam. Tu.
Ni tak. Tu ada kalam nafsi banyak ni. Tengok je. Kalam nafsi. Yang mari dah. Kalam nafsi. Bila nak sudah ni apa mutakalliman ni? Nampak banyak lagi. Dia bilang baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris lagi. 9 pun tak apa, baris tu ada setengah ya. Tak apa lagi. Jadi 7. 6 ya. Ada kira. Tu dikatakan kalam nafsi tu. Dia cakap seorang dia. Dah. Mustahil atasnya sukut nafsi. Kerana Tuhan tu sentiasa bersifat dengan sifat perkata. Bila Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat kalam, maka tak mau berkata-kata itu mustahil. Dengan sebab ada sifat perkata, dia pun boleh bersedia dan mensiapkan segala perkataan dan mengaturkan segala perkataan pada azali. Dengan sebab ada sifat perkata. Tu kira. Nampak tak? Hangut tu apa? Tu lam jazan mutakalliman. Ingat tu dah. Ini soalan juga dalam kitab tu. Syekh Muti'i tu. Dia kata apa? Dia kata fa innat, dia kata kama fi qaulihim Zaidun mutakallimun. Bila kata Zaidun mutakallimun bimakna muttasifun bima yudaddul kharas al-batini. Fa inna at-takalluma indal asyairati huwa al-ittisafu bin kalam. Bersifat dengan sifat kalam. Sebab kita ni tak kata apa-apa, kita bagi mutakallim dah. Walaupun tak bercakap sungguh pun dikatakan mutakallimun dah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ni mutakallim ni. Kenapa? Kerana dia bersifat dengan sifat kalam. Ada sifat berkata di dia, sebab tu dikatakan mutakallim. Walaupun tidak takallum bin fa'li pun dinamakan mutakallim. Dan dia kata wa illam yatakallam bin fa'li sekalipun. Dia kata. Tu tengoklah. Walaisan muradu minat takallumi fi hadzal qawli at-takallumu bil fa'li dah bal ittisafu bitilkal malakati. Tilkal malakah tu lah sifat perkata tu. Cuba kita tengok sana. Dah. Tu dia. Tengok tu. Maka di situ jangan kita keliru dengan ibarat ulama. Keliru ibarat ulama. Kena kira lu sukut apa. Tengok syarah maqasid, syarah aqaid nasafi. Terang-terang sukut tu sukut sukut batini ataupun dikatakan sukut nafsi. Sukut nafsi. Tu boleh kata juga. Bukannya dikehendaki dengan sukut lafzi yang lawan berkata-kata tu. Dia kata sukut di sini, sukut nafsani yang mustahil. Bukannya dikehendaki dengan sukut lafzi. Bukannya dikehendaki dengan sukut lafzi yang lawan berkata-kata tu. Bukan dengan makna sukut lafzi tu dah. Hak tu sukut lafzi lawan bagi kalam masdari. Yalah. Kalam masdari. Tu dia. Lagi sikit lagi. Yakni apabila ia Allah Ta'ala tu ada sifat perkata, tentulah mau berkata-kata pada azali lagi. Tak? Maka diri berkata-kata inilah dinamakan kalam nafsani dan jahasi juga, dan tidak berhuruf suara juga. Kalam ni dia tak berhuruf suara juga tu. Kalam nafsani ni hanya amrul i'tibari saja. Amrul i'tibari intizai namanya. Dan ialah diri berkata-kata ni dah juga dinamakan takluk tangjizi qadim bagi kalam ismi. Ni tangjizi qadim duduk sini. Kalam sifat perkata ni ada dua takluk. Takluk tangjizi qadim, tangjizi hadis. Tangjizi hadis kira dengan masdari. Tangjizi qadim kira ni. Kira di berkata-kata nafsi ni. Adapun tangjizi hadis berkata-kata lafzi. Bau berkata-kata.
Tanjizi qadim berkata-kata nafsi. Hak ni siap sedia pada azali lagi dah. Sudah lulus dan siap dah. Perkataan tu pada azali. Berkata pada azali dan sudah siap dah pada azali. Tu dinamakan takluk tanjizi qadim bagi kalam ismi. Boleh faham dah? Adapun perkataan-perkataan yang ia tadbirkan itu. Jaga molek tu. Tadbir. Dalam tulis sehok tok guru tu tak jelas sangat, tak berapa jelas. Tulis terbir, dia tolong baiki dah tu. Tadbir. Tadbir. Adapun perkataan-perkataan yang ia tadbir itu, perkataan yang Tuhan tadbir pada dirinya tu, perkataan yang dia mencadang, perkataan yang dia mensiap, perkataan yang dia mau berkata-kata, perkataan itu tu dinamakan muta'allaq kalam ismi yang tanjizi qadim tadi. Adapun perkataan lafzi itu muta'allaq bagi kalam masdari yang tanjizi hadis. Berharap. Jadi muta'allaq bagi kalam ismi yang tanjizi hadis. Adapun perkataan nafsi ni dikatakan muta'allaq bagi kalam ismi yang tanjizi qadim. Tu ni perkataan. Ni kita kata saya aku lapar lah. Aku lapar nasi. Tu perkataan tu ada dalam diri kita tu. Tu dikatakan al-fa' al-mukhayyalah. Al-fa' al-ghaibiyah. Al-fa' hukmiyah. Dia kata ulama kata al-fa' al-mukhayyalah, al-fa' al-murattabah, al-fa' al-ghaibiyah, al-fa' al-hukmiyah. Tu apa ni? Kalimat nafsaniyah. Perkataan yang ada. Ada tak perkataan itu dalam hati? Ada tak? Bukan benda ada, kira-kira je. Tapi kita kira perkataan tu. Aku nak pergi sana, aku nak pergi sini. Tu perkataan tu duk berlari dalam hati kita. Duk berlari dalam hati kita. Itu dikatakan al-alfat. Jadi khoyal-khoyan je, bukan benda ada. Lapar-lapar begitu tu. Boleh. Tu. Maka al-alfat mukhayalah tu dikatakan kalimat nafsaniyah ataupun kalimat nafsiyah. Ini nisbah kepada Allah Ta'ala. Tu perkataan tu pada azali tu Allah Ta'ala berkata kepada ahli syurga tu, berkata lagi. Berkata kau belum berkata lagi. Belum lagi kerana ahli syurga tak ahli syurga lagi. Tapi perkataan yang dia nak berkata kepada ahli syurga tu ada ke belum? Sabit ke belum sabit lagi? Sudah sabit pada azali dah. Dah sudah siap pada azali dah. Tu kalimat tersebut tu dikatakan kalimat nafsiyah. Kalimat nafsiyah. Kata dah. Maka Allah Ta'ala berkata itu, perkataan yang keluar tu, itu menunjuk di atas kalimat nafsiyah. Sebab tu Syekh Muhammad Bakhir kata, kalimat nafsiyah dengan kalimat lafziyah ni benda sama je. Cuma tak sama pada iktibar hak ni benda yang khayal-khayan. Seolah kata khayal-khayan. Ada pun benda tu ada sungguh. Tapi kira-kira nafsunya, ittihad benda tu sama. Tadi bila Zaid masuk aku nak kata. Zaid mu mari mana? Aku nak kata tadi. Kita kira siap dah. Tapi tak kata semua lagi. Lagi bila Zaid mari, aku nak kata Zaid mung ni teruk sungguh. Mung ni malah. Mung ni malah. Bila Zaid lalu masuk, mung ni malah. Zaid. Maka perkataan kita tu menunjuk di atas perkataan nafsi tadi. Tu kira. Dah. Kalimat nafsaniyah pada kata ni. Tu dia. Dan juga dinamakan dia kalimat nafsaniyah. Ingat pula tu. Seperti firman Allah Ta'ala, ma nafidat kalimatullah. Tidak habislah oleh perkataan-perkataan Allah Ta'ala. Takkan habis kalau menjadikan segala pohon kayu di bumi ini, menjadikan pen
dan dijadikan lauk itu sebagai dawatnya, dan ditambah pula 7 lauk lagi untuk nak menjadikan dawat. Maka dan diambilkan pohon kayu tu sebagai pen untuk mencatatkan perkataan-perkataan Allah Ta'ala. Maka Tuhan kata tak akan habis-habis lagi. Banyak tu kalimat tu, banyak kalimat tu siap tu. Kerana apa? Kerana dia ada tak berkesudahan. Perkataan tu banyak sangat. Tu. Dia akan kering lauk dulu. Lauk akan kering dulu. Tu kalimat. Ma nafidat kalimatullah. Tu kalimat nafsaniyah tu dah lah namanya maksud sini. Tu dalam suratul Kahfi tu ada ke? Apa? Akhirnya apa? Apa dia? Tak mari. Dah. Ma nafidat kalimatullah Ta'ala. Kalimat nafsaniyah. Tu cuba balik ke hatilah. Cuba hurai, cuba fikir tengok. Kalam nafsani ini juga nisbah kepada kita baru ni, kita baru-baru ni, semua kita makhluk ni. Kalam nafsani tu apa? Ialah hadisun nafsi namanya. Tu cerita-cerita hati. Kiraan-kiraan dalam hati itu hadisun nafsi. Hadisun nafsi. Tu. Tapi ada setengah ulama tak apa dia adalah kitab siapa dia imam apa ni dalam kitab apa, dia tak setuju pendapat yang mengatakan bahawa kalimat nafsaniyah dengan hadis nafsi ni hak sama. Ada juga sebahagian ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah kira kata tak sama, lain-lain. Tak boleh dikatakan berbanding dengan hadis nafsi, tak boleh, kerana lain-lain. Tu sebenarnya lain-lain dah, kerana hak ni hak makhluk, hak ni hak Allah Ta'ala. Tiba-tiba cuma benda tu sumber yang sama ke tak, hak tu ada setengah ulama kata berlain ni. Tapi yang berjumpa dalam kitab tu Fathul Murid tu jadi sama je kira. Kalamun nafsi wa hadisi, dia tulis gitu. Kalam nafsi dan hadis tu nafsi. Jadi ibarat sama, menunjuk kata bersama antara dua tu. Tak apa hadis nafsi. Iaitu apa hadis nafsi ni? Berkata-kata dalam hati kita. Berkata-kata dalam hati kita sendiri. Dan cadang di dalam hati akan beberapa perkataan yang akan kita berkata. Kita nak berkata itu kita cadang. Esok ni nak pergi kuliah. Kuliah nak masuk di syu'un, nak kata gini. Dia kira siap dah. Lagi minta tasdik. Nak minta tasdik, kita minta tasdik. Tapi nak kata apa? Nak minta tasdik tu kena. Ya kira siap pada malam ni lagi dah. Perkataan untuk nak bercakap tu ada siap dah pada malam ni. Tu apa? Tu hadisun nafsi. Dia kira. Kata sungguh tak lagi? Belum kata sungguh lagi. Belum berkata sungguh lagi. Tapi sudah kira dah. Tu tapi kita ni baru kira malam ni. Allah Ta'ala siap sedia kala lagi dah. Bersiap sedia perkataan itu pada azali lagi. Tu habis. Boleh dah. Maka diri berkata di hati itu bukannya wujudi. Berkata hati itu ada tak benda? Benda amrun i'tibari, hanya amrun i'tibari saja, kata. Itu huraian daripada Tok Guru Saleh di tu. Baiklah simpan kertas ni. Jaga. Tu. Sifat ni hak lama sekali yang bahasa dah. Lepas dah sifat ni, sedap lah. Cepat, cung dah. Kerana tak payah mana dah. Masuk pembicaraan nubuat dah, tak payah. Di atas sekadar kemampuan waktu yang izin. InsyaAllah sekadar tu dulu.
Tak ada masuk juga Baqaratul Aman ni. Rasanya esok dah lah nak masuk Baqarah lah sikit. Baqarah. Lepas tu rasa cepat sikit dah ada kita faham dah. Lebih kurang. Bila jumpa kitab Usuluddin tu, cuba buka-buka tengok. Bila ada maklumat, oh gini ni. Simpanlah kitab tu. Simpan kitab tu. Jumpa kitab tu, kitab ni ulama tu. Oh ni ada kalam nafs ni. Ada kalam ni. Ini sebut makna ismi ni. Beli kitab tahu. Tu. Oh ni ada ni. Sebut kata masdari ni. Beli kitab tu tahu. Dia ada duk Mesir dah. Ustaz Din kata, Ustaz Din penanti, Ustaz Din kata dia ada berpuluh-puluh buah kitab maklumat tentang isbatkan kalam ismi. Kata puluh kitab lebih buat dia sendiri dan isbatkan kalam. Allahu Akbar walillahil. Soalan itu tolong itulah. Soalan hak umum khusus tu nanti nak simpan semua. Umum khusus di mana ni? Umum khusus tadi. Nanti nak susun uslub semula, lepas tu kita kira bincang. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.